Okay, hari ni kita nak bincang pasal ganas. Ganas jahanam ni semua ni. Apa tu ganas jahanam semua ni? Rumah tangga. Oh, rumah tangga. Rumah tangga jahanam. Ada tak? Saya pernah dengar, saya tak tahu betul tak betul. Saya nak tanya dengan Haji ni. Ada tak suami isteri yang dah berkahwin, suaminya bisexual? Ada. Cari luar ataupun digunakan keganasan tu pada isteri dia? Cuba Haji cerita. Ni cerita sebab Datuk dah tanya, saya kaunselor berdaftar, license kaunselor. Cuma saya bercakap, saya tak boleh sebut nama, tak boleh sebut apa. Itu etika. Tapi Datuk tanya tadi, untuk kita orang awam semua, ya, dan juga memang kita kata suami bi ni memang ada. Lepas tu bi ni maksudnya ialah dia ada isteri, tapi di luar dia ada anak ikan. Ada bawah putih, bawah hitam, cincaru ada. Ini yang lagi jahanam ni. Bukan saja kita kata jahanam dari segi kita kata di dunia, tapi Allah melaknat orang macam ni. Apa dia? Kadang isteri telefon saya, Haji, suami saya ni dia nak main belakang. Haji biar betul je, depan ada. Dia kata depan tak puas. Masa bercinta, semua orang akan sorok semua. Tak maaf tu, saya nak cerita tu terang. Saya banyak buat kaunseling sekarang. Perceraian berlaku 3 hari kahwin pun bercerai. Yang paling ramai bercerai sekarang ialah kahwin 6 bulan. Datuk tahu sebab apa? Handphone. Ni, main handphone. Apa dia punya ni? Apa benda main handphone pula bercerai Haji ni? Habis masa form 1, form 2, form 3 remaja tengok hari-hari. Mula-mula main game. Kalau yang perempuan tengok Korea. Yang lelaki tengok game. Tak maaf lah. Lepas tu dah mula ketagih video lucah. Berapa nisbah berlaku yang perceraian kat Malaysia ni? Perceraian dekat Malaysia Kalau kata every minute ada kes. Ada kes. Apa dia? Setiap minit. Setiap minit. Haji biar betul je. Ya, 1 minit, 1 minit 1 jam 60 minit 60 penceraian. Ada tak haruan makanan? Assalamualaikum, welcome back to Hitam Putih Kehidupan, borak santai yang dibawakan oleh Usanita bersama dengan saya Nana Hassan dan juga Datuk Rosyamno. Alhamdulillah. Okey, hari ni kita nak bincang pasal ganas jahanam ni semua ni. Apa tu ganas jahanam semua ni? Rumah tangga. Oh, rumah tangga Jahanam. Kita nak bincang pasal ada juga rumah tangga jahanam. Yalah, kalau rumah tangga tu kalau dah hara dia panggil jahanam lah. Tapi kadang-kadang orang tak nak dengar, kenapa teruk sangat tajuk kau ni, tapi memang dah jahanam. Kalau dia jumpa orang, rumah tangga aku dah jahanam lah, habis jahanam berkecai tu jahanam lah. Kan? Kita nak cerita pasal rumah tangga jahanam ni ada banyak benda. Faktor bukan hanya kekerasan. Dia ada berkaitan dengan kekerasan, dia ada berkaitan dengan fizikal, berkaitan dengan seks, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan agama, keseluruhan. Itu kita bawa ni Abang Janggut datang bersama dengan kita. Ini Abang Janggut bukan sebarang Abang Janggut ni, Haji Husim. Saya rasa semua orang kenal. Saya pun dah biasa dengan dia, Datin, dalam program-program TV dan cukup terkenal dan banyak buat kerja-kerja aktiviti-aktiviti yang membantu orang di luar sana dan juga pengerusi Perkim. Perkim Kelang, pengurusi Perkim Selangor naik pengurusi Malaysia, ahli majlis Perkim Malaysia. InsyaAllah. Ya. Okey, terima kasih Haji kerana sudi bersama dengan saya. Dan hari ini kita nak bincang pasal rumah tangga jahanam. Tapi sebelum tu bagilah Datin lah dulu. Orang perempuan, kita hormat orang perempuan. Rumah tangga yang orang perempuan nak ni macam mana Datin? Yang orang nak lah, bukan saya je nak lah. Saya rasa semua lah wanita nak ni rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sampai hingga hari tua dengan suami kan. Anak-anak ada, orang kata cukup kelengkapan, makan, pakai, rumah, kereta, benda-benda yang basic tu ada. Kalau saya nak rumah tangga yang selalu orang cakap rumahku syurgaku. Maknanya rumah saya nak balik rumah tu. Kalau saya kerja saya nak balik. Itu penting bagi saya. Kalau saya pergi kerja orang cakap relax dulu lah, tak nak balik. Itu masalah bagi saya. Jadi jahanam rumah tangga ni sebenarnya apa Haji? Apa tu? Macam kata Datin tadi lah, iaitu definisi bahagia tu. Dan macam Datuk cakap kan, kenapa kita kadang kita pergi kerja penat macam nak balik juga. Ada satu faktor yang menarik
dalam rumah tangga tu. Lepas tu Rasulullah bersabda, rumahku, syurgaku. Nampak nak balik tu. Maksudnya bahagia di sini termasuklah kita kata dari segi bukan saja cinta, kasih sayang. Tapi yang penting juga ialah dari segi komunikasi. Apa pula komunikasi pula? Habis kalau tak ada komunikasi, macam nak bahagia? Macam nak bahagia betul lah. Sekarang orang komunikasi semua tengok ni lah Haji, tengok iPad, phone apa semua, tak payah lagi nak komunikasi dengan orang rumah apa semua. Ini penyebab. Saya kaunselor, saya di klinik persendirian. Inilah penyebab hari ni ramai pasangan Haji ni zaman Haji, zaman bertukar. Haji orang lama. Tak salah, saya pun ada ni. Betul. Handphone saya ada. Tetapi kita kena ada masa dengan pasangan kita. Ramai bini jumpa saya, Haji nak bercakap dengan suami tak boleh, dia asyik main TikTok aja. Lepas tu ketawa dengan bila main handphone ketawa. Lelaki Bila dengan saya muka ketat. Macam kapet tak siap. Kapet tak siap. Perempuan pun banyak juga main, takkan lelaki je Haji. Perempuan pun sama. Jadi betul lah macam Haji cakap tadi, faktor dia adalah gadget. Tak salah benda ni Datin. Minta maaf. Handphone ni tak salah. Tetapi sebenarnya yang penting kat sini ialah kita ada masa bersama dengan pasangan kita. Ada quality time. Quality time tu. Boleh main kejap. Tapi kadang-kadang sampai... Tak, Haji cakap ni orang muda ke orang tua ni? Minta maaf tu. Saya ni kaunselor kan. Hari-hari ada kes Yang muda ke, yang tua ke, tua bangka ke. Ya tu. Yang tua-tua pun semua bergaduh pasal ni. Datang jumpa saya, dah umur 75, 76, gigi dah tak ada. Tapi bini saya tak nak dengan dia. Tuan Haji. Anak-anak semua menangis ni. Datang klinik saya. Itu kita panggil family therapy. Anak-anak panggil, mak dah nak lari pada rumah, tak mau duduk lagi, minta cerai. Bila saya tanya, agak-agak dia takkan 70 minta cerai je. Apa benda Haji dengan nak buat bid'ah je? Tak, ini bukan saya bercakap sebagai seorang kaunselor Muslim. Benda yang sahih. Benda yang betul. Berdasarkan kes. Kes tahu. Sebab apa? Bila kata tadi, apa makna bahagia tadi? Betul. Baru saya sebut 3 baru. Komunikasi. Itu belum lagi ni nafkah. Duit. Kadang-kadang minta maaf tu, kadang suami ni kan bila dia kerja, lepas tu bini pula kerja. Dia macam Datin ni. Kau kan ada kerja. Jadi jurubebah. Apa yang tak minta duit lagi? Kan Datuk Roshan dah bayar kau. Minta apa lagi? Tak, dia bayar saya. Contohlah. Tu dia dengar tu. Engkau belilah sendiri. Buat apa? Nampak? Jadi kat sini, orang perempuan ni kebanyakannya dia simpan Datuk. Simpan. Dia punya, kita panggil dalam counselling unfinished business. Orang Melayu panggil bengkak tau. Bengkak. Jadi kalau kadang dah 15 tahun, 16 tahun baru meletup. Macam pistol pecah lah. Abang tak pernah bagi nafkah pun. Abang hanya kenapa lelaki tak ada ilmu tu? Tak ada benda dia tu. sebenarnya ilmu tu sebenarnya kalau kita rujuk Al-Quran dah ada. Surah An-Nisa ayat 34. Kenapa tak bagi? Ar-rijal, lelaki kena sediakan tempat tinggal, makan, minum, nafkah zahir, batin. Semua dah ada. Batin apa dah tua ni, dah 75 nak batin apa lagi je. Allahu Akbar tu. Umur 75, kalau orang lelaki dia minta maaf lah ni saya kaunselor kan ni. Lelaki dia nak lagi. Dia nak lagi. Jadi sebab tu kadang-kadang nenek tu tidur dengan cucu. Macam mana? Cucu 5 orang kepung dia. Jadi atuk nak pergi, dah tak boleh. Macam mana? Jadi atuk kata baik aku tengok ni. Aku tengok TikTok. Yang video bukan-bukan tu. Sebab dia kata, tu siapa yang bersalah? Siapa yang berdosa? Sebab tu walaupun umur 75, 76, orang lelaki ni insya-Allah lah dia punya nafsu sampai ke 100 tahun. Orang perempuan tak. Ada lah, tak ada tak apalah. Yang ni orang lelaki tak. Tapi benda tu penting sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga supaya tak jahanam je. Tak jahanam tadi. Jahanam yang maksud dia Datuk ialah bila benda tu dah tak ada dan sebagainya, masing-masing maka kata datang jumpa saya buat apa? Tak apalah. Tak nak lah. Habis duduk serumah juga. Habis anak cucu nanti bising. Habis tidur. Lama dah Tuan Haji. Saya tidur bilik asing-asing. Kadang-kadang saya tidur belakang peti ais je. Belakang peti ais kenapa? Kenapa tak tidur dalam bilik? Habis muka dia moncong je, tak nak benda ni. Pasal tu. Kalau orang awam dengar ni memang kata, betul ke Haji Husham cakap ni? Jadi saya tengok benda ni, ini yang menjahanamkan hubungan rumah tangga. Betul tajuk jahanam tu. Jahanam. Rumah tangga jahanam. Habis dari segi ekonomi macam mana Haji? Dari segi ekonomi begitu juga. Contoh misalnya patutnya kita suami kan, kena bagilah. Siapkan semua. Siapkan pada isteri.
Dan ada juga isteri kadang kita tahu suami income tak banyak kan. Kadang-kadang isteri dia jumpa saya, Haji, kadang saya suami dalam bilik air, saya check lah dompet suami saya tengok, saya buka banyak risik je. Duit ada RM5. Kesian. Jadi saya tambah lah 200. Wanita ni membantu. Betul. Membantu. Orang perempuan ni Datuk, hati dia tu, dia punya ihsan tu cukup tinggi. Dia tengok dalam dompet. Biasa nak tengok tu bila suami dalam bilik air lah. Suami dalam bilik air. Tapi buka dompet ya suami tu berdosa. Lebih kepada nak membantu. Dan kau tengok semua RM5. Berniat baik. Nampak tebal. Okay. Tapi risik banyak. Haji cakap kepada wanita ataupun isteri yang ada ihsan. Tapi ada tak isteri yang mendera suami? Saya belum masuk lagi suami mendera isteri ni dah banyak sangat kita dengar. Okey, ini yang menjahanamkan rumah tangga jahanam. Ada tak isteri yang mendera suami? Ada. Dari segi? Contoh misalnya, dera bukan saja kita kata orang perempuan ni dia pukul ke apa, tidak. Contoh misalnya kata suami nak makan tak sedia, nak buat air kena buat sendiri. Contoh kan, nak set tak dapat. Lepas tu nak set pula, nak kena kata orang tu memujuk-mujuk dan benda sampai tu lalas sekali. Minta maaf lah, nak cakap pun tu lalas sekali suami dia buat sendiri lah. Ada je. Ada. Habis kata minta tak dapat. Kalau lelaki misalnya, minta maaf lah, kalau orang lelaki umur 30 tahun, 32, 33, ya, nak paling tidak seminggu 3-4 kali. Nampak? Habis tak dapat macam mana, Haji? Saya pun buat sendirilah, main macam gitar. Macam sama dengan saya dah 56 pun nak 3-4 kali je. Lala sekali dia kata main gitar sendirilah. Main gitar bass lah. Tapi apa yang mendorong wanita melakukan keadaan sedemikian? Mesti punca dia pun lelaki juga. Datin cakap kan. Sebab tu kita pada yang pertama tadi, yang pertama ialah kita kadang-kadang ada faktor juga, Datin. Contoh misalnya orang perempuan cakap apa, banyak jumpa saya apa, siang kerja penat. Lepas tu nak urus anak lagi. Kan? Jadi dah pukul 9 malam nak layan lelaki lagi. Bila dah pukul 9, 9:30 dah tertidur. Nampak tak? Lepas tu dengan pakai pula misalnya baju kelawar yang bau-bau lipas, bau benda macam bau tu tak? Taklah langsung menarik minat kepada suami. Perhatian. Jadi, tapi suami pun kena juga buat persiapan untuk isteri. Kadang-kadang ada juga banyak lelaki ni suka komplain perempuan begitu, tapi ketiak dia pun bau, perut dia boncit, badan tidur. Itu pun sama tu. Kita makna sekarang kita bincang ni, yang dari segi kita jahanam ni, makna kita bincang dua-dua faktor lah. Suami, isteri. Kau nak betul. Kadang-kadang bila isteri macam tadi tu, dia duduk, dia tidur tu. Jadi suami pergi dekat pun lalas sekali. Hilang stigma. Benarlah. Dah lah, besok malam nak buat lagi. Benda yang sama. Alasan sama. Keganasan rumah tangga ni rumah tangga jahanam ni, saya nak tanya dengan Haji. Haji cakap Haji kaunselor yang diiktiraf. Ada tak? Saya pernah dengar, saya tak tahu betul tak betul. Saya nak tanya dengan Haji ni. Ada tak suami isteri yang dah berkahwin, suaminya bisexual? Ada. Cari luar ataupun digunakan keganasan tu pada isteri dia? Cuba Haji cerita. Ni cerita sebab Datuk dah tanya, saya kaunselor berdaftar, license kaunselor. Cuma saya bercakap, saya tak boleh sebut nama, tak boleh sebut apa. Itu etika. Tapi Datuk tanya tadi, untuk kita orang awam semua, dan juga memang kita kata suami bi ni memang ada. Lepas tu bi ni maksudnya ialah dia ada isteri, tapi di luar dia ada anak ikan. Ada bawah putih, bawah hitam, cincaru ada. Dia banyak item dia. Jadi kalau dia tak puas dengan isteri tu, ataupun dia punya ketagihan tau, dia dua-dua dia suka. Dia tak ada di luar, itu minta maaf cakap lah kat sini kan. Kadang ada suami, ini yang lagi jahanam ni. Bukan saja kita kata jahanam dari segi kita kata di dunia, tapi Allah melaknat orang macam ni. Apa dia? Kadang isteri telefon saya, Haji, suami saya ni, dia nak main belakang. Haji biar betul je, kat depan ada. Dia kata depan tak puas. Ada je. Astaghfirullahaladzim. Itu saya cakap tadi, menangis-nangis isteri tu. Tak bagi, nanti dia nak cerai. Anak dah 3. Nampak tu. Habis dia kata kenapa puan bagi juga. Habis macam mana Tuan Haji, suami saya gini-gini. Kata dari hukum
Haram. Tak boleh. Bila buat kaunseling dengan suami, dia kata apa? Itu saya punya ketagihan. Desire. Dia pergi kepada ketagihan. Betul. Jadi ini juga yang dimaksudkan tadi, yang jahanam tadi tu. Memang jahanam lah. Okey, itu lelaki. Saya pernah, okey, ni saya pernah tahun 80-an saya dapat cerita daripada sahabat saya. Ya. Yeah. Suami dia bekerja shift. Isteri dia ni kadang-kadang diteman oleh kawan di rumah kalau dia shift malam. Ya. Yeah. Satu hari tu dia balik sebab dia demam lah. Ambil cuti lah. Emergency leave, balik rumah. Dia nampak isteri dia bersama dengan perempuan lain. Kawan. Dan dia sejenis dan dia tak boleh tahan, iman tak kuat, dia gantung diri je. Ni orang Islam ni. Ni cerita. Jadi maknanya benda tu bukan berlaku pada lelaki saja, pada perempuan pun juga berlaku. Itu dia panggil lesbian. Pun ramai kes saya. Lesbian. Lesbian maknanya dia suka pada perempuan. Kadang-kadang memang ada. Kalau kita kata suami dah ada, kenapa puan simpan lagi ni? Maksudnya, dengan suami tak puas. Contoh. Dengan ni dia dapat kepuasan dengan rakan dia sejenis ni. Jadi sejenis bukan saya lelaki-lelaki. Perempuan dengan perempuan itu dipanggil lesbian. Nampak tu. Dan kadang-kadang bila tanya buat kaunseling, dia kata tak dapat kepuasan daripada suami. Mana tak sampai kepada dia punya kemuncak tu. Jadi dia kena cari orang macam tu. Ada tak haruan makan anak dalam kes haji? Ada. Haruan tu yang betina ke yang jantan? Yang jantan lah. Yang haruan betina tak ada makan anak? Setakat ni belum ada kes saya. Tapi yang lelaki lah. Kebanyakan lelaki. Jadi macam mana keadaan rumah tangga selepas tu, jahanam dia macam mana bila yalah okey katakanlah dia nampak, dia dapat tahu suami dia makan anak sendiri. Macam mana dia sebagai isteri menerima anak adik-beradik? Macam mana ni? Ya, biasa orang perempuan. Saya bukan nak buka aib je. Supaya saya nak cerita kat dalam ni. Saya dengan Datin nak cerita supaya orang luar tahu macam mana kita nak. Sekarang kita cuba cari macam mana nak selesaikan, menghindarkan perkara. Tapi kita nak buka dulu cerita ni supaya orang percaya. Sebab tu saya jemput Haji. Kalau saya jemput orang lain, dia kata kau ni main dengar mana, tapi Haji ada kes. Sila Haji. Dia sebenarnya bila melibatkan soal haruan makan anak ni, dia sebenarnya dalam family tu akan berlaku, kita kata stress, mentally, emotionally. First kali pada budak tu. Pada budak tu dia akan maknanya kadang-kadang masa dibuat oleh bapak tu, bapak akan ugut. Jangan cakap dengan siapa. Jangan. Jadi bab tu kadang-kadang benda tu berlarutan sampai daripada budak tu umur 10 tahun sampailah 13, 14 tahun ni. Ada yang mengandung. Ada. Kita minta maaf Datuk cakap betul lah, di Malaysia ni banyak rumah perlindungan. Saya pun panel banyak kepada rumah perlindungan. Jadi bila kita lihat isu ni, yang jahanam itu ialah dia akan memporak-perandakan rumah tangga tu. Biasanya isteri ni, bangun perempuan ni, dia akan cuba untuk kata orang tu nak cover dulu. Sebab takut nanti kan kalau suami kena tangkap, masuk jail, hilang kerja, siapa nak tanggung anak 4 orang ni. Orang perempuan ni dia banyak fikir pasal keluarga, pasal anak-anak. Lepas tu saya tak report Tuan Haji, saya tak beritahu Tuan Haji, saya tak ini. Tapi lepas tu ketika budak ni sendiri nanti yang akan ceritalah. Dia mungkin akan cerita dengan kaunselor di sekolah, ataupun dah mula mengandung. Jadi itu yang masuk ke rumah-rumah perlindungan. Dan di situlah tempat rumah pemulihan tadi. Tapi dia akan beri kesanlah kepada keluarga tu akan berlaku percaya berai. Dan ayah pun dah masuk penjara. Contoh. Nampak tak? Itu yang jahanam tadi tu. Jadi dia akan memporak-perandakan rumah tangga, dan dia akan efek kepada kemenjadian anak-anak. Kalau kata dia ada anak lelaki dalam tu kan, jadi budak-budak ni pun akan trauma tu. Dia buat kaunseling, dia trauma, benci ayah, benci. Saya tak nak kahwin, Datuk, saya tak nak kahwin. Kalau yang perempuan juga, saya tak nak kahwin. Dia akan trauma dari segi mentally, emotionally, dan kolbu. Tapi sebenarnya sekarang ni, okey, itu satu bab lah, pasal seks kan, pasal seks kan. Tapi Datin,
dari segi ekonomi saya rasa pun ekonomi banyak tak efek ekonomi? Okey, mana yang seks tinggi ke ekonomi tinggi ke, yang mana satu ni je? Dia sebenarnya kalau pengalaman saya buat kaunseling lah, terutama lepas pandemik, faktor ekonomi. Kewangan ni yang paling banyak, ya. Sebab tu dalam Islam Allah berfirman dalam surah An-Nisa, lelaki ni kena jadi ketua keluarga. Minta maaf cakap lah, ni ramai orang lelaki marah kat saya. Tapi sebenarnya hari ni saya tengok ramai lelaki yang tidak bertanggungjawab. Kalau ikut surah An-Nisa tu memanglah. Lepas tu kalau jumpa saya buat kaunseling, cakap nanti jawab depan Allah susah ni. Nampak? Kita semua lelaki ketua, bukan perempuan. Tapi hari ni ramai perempuan jumpa saya duduk atas kursi, Haji, saya kerja, saya cari duit, saya beli beras, saya bayar rumah, saya bayar kereta. Inilah basic tadi tu. Sebab basic tu tak ada. Yang kelengkapan asas. Kewangan tu. Kewangan. Dan menyebabkan rumah tangga jadi huru-hara. Sebab tu kita tengok akhir-akhir ni kan, ada suami pukul isteri. Kadang-kadang pasal minta beras je. Ada isteri pukul suami? Isteri pukul suami biasanya dah minta-minta tak bagi juga. Dia kata apa? Haji, dia nasi siang tidur, malam. Itu dipanggil suami biawak malam hidup. Nak. Suami biawak hidup. Betul, ada. Tidur je. Lepas tu bila tanya makan, makan. Tanya, ni aku mana lapar. makan? Mana nasi mana? Betul. Lepas tu tak ada. Itulah. Tapi akhirnya kenapa dia orang kalau dah tahu macam tu bercerai je lah. Datuk ingat senang nak bercerai. Lelaki tak nak lepaskan. Terutama kalau isteri tu sebagai punca dia punya pendapatan. Siapa nak cerai? Sebab tu hari ni orang perempuan dia datang jumpa saya berulang-ulang kali buat sesi. Bukan sekali. Datang buat sesi. Tu lepaskan, tak nak lepas. Tak nak. Lelaki yang tak nak lepaskan. Lelaki tak nak lepaskan. Sebab sekarang punca ekonomi dia pada isteri dia. Dia tak ada. Relax. Tapi penceraian ada banyak berlaku. Banyak berlaku. Tadi katakan dia orang tak nak bercerai, lepas tu kata banyak berlaku je. Macam mana ni? Kalau dah misalnya isteri lari dari rumah, keluar dari rumah, family dah mula masuk campur. Berapa nisbah berlaku yang perceraian kat Malaysia ni? Perceraian kat Malaysia Kalau kata every minute ada kes. Ada kes. Apa dia? Setiap minit. Setiap minit. Haji biar betul je. Satu minit 1 jam 60 minit 60 penceraian. Takkan banyak macam tu. Haji biar betul je. Betul. Sekarang ni ramai yang bercerai. Faktor yang pertama penceraian tu sebab apa? Ekonomi, seks, tadi duit. Ni. Financial Duit. Ni duit sekarang. Bukan keganasan tu. Keganasan tu, minta maaf lah tu. Kadang-kadang orang perempuan ni pokok, tampar dan sebagainya, tapi beras ada, susu ada, rumah boleh bayar lagi, kereta ada 2 biji. Okey lagi. Boleh tampar lah perempuan ni. Bagi duit je. Mana boleh macam tu. Perempuan kalau tampar-tampar sangat, itulah tu. Bila dah umur 60, 65, anak semua dah keluar dari rumah, duduk sendiri, kita duduk berdua. Itu yang ramai jumpa saya buat kaunseling. Isteri lagi pada rumah. Keluar. Tinggal kau seorang-seorang. Dulu kau pukul aku. Sekarang anak aku dah selamat. Yang suami pula dah tua, 65, 66. Siapa nak lagi? Time tu lah kena tinggal. Ni saya cakap utang ni. Saya buat kes tu. Lepas tu ramai yang ditinggalkan di waktu usia warga emas. Sebab orang perempuan ni dia biasa dia akan simpan tau. Simpan dia punya kata orang tu bengkak dia tu. Jahat lah perempuan ni. Dia tak jahat tu. Jahat. Jangan salah. Dia dah dikhianati. Dia dah dikhianati. Jadi itu pun dah cukup baik dah. Dia boleh survive. Kenapa tak jujur? Kalau macam tu jujur, maknanya kalau dah dikhianati, mintalah cerai ataupun tinggalkan masa tu. Bila dah sampai tua baru tinggalkan, itu namanya mengenaya. Apa mengenaya pula? Habis sepanjang rumah tangga tu, yang perempuan tu kena anaya. Kacau. Sebab tu kalau Islam suruh kahwin 4, satu lagi ada 3. Dan nombor 1 pun dah kena naya, nak buat nombor 2, nombor 3, nombor 4. Haji banyak ambil kes macam ni. Bini berapa Ji? Siapa saya? 1. Ketawa. Sebab orang Datuk ketawa. Tok. Saya Tok buat ni Tok. Ramai ajak saya kahwin. Betul. Dia gelak.
Dia gelak ni. Tapi yang gelak tu sendiri pun tengok. Datuk sendiri berapa? 1 ke 2? Saya dah confirm lah. Haji ni buat kaunseling. Haji dah boleh kaunseling orang rumah Haji. Untuk kebahagiaan rumah tangga. Maknanya boleh lah boleh lah tambah 2-3. Saya tak boleh nak kaunseling rumah saya kaunseling saya balik. Itu bagus tu. Sebab apa? Dia orang nak kahwin lebih ni tu. Orang nak kahwin lebih ni. Kan lagu Piramli kan ada. Mesti pandai membohong. Mesti pandai. Dia nak cakap dia baik sangat tak pandai bohong ni. Tak tu, betul. Sebab kita ni bergantung kepada kita punya personality. Macam saya tak boleh. Ramai ajak saya kahwin tu. Minta orang cakap. Ramai. Bila buat kaunseling ni, last sekali, pertama anak dara. Ramai. Janda. Tak apalah Tuan Haji. Ambil saya je lah. Datuk dia orang ajak? Tak ada. Datuk tukar profession jadi kaunselor. Ramai lah. Ni betul tu. Sebab apa? Datuk kata kenapa saya masih satu lagi. Ramai orang jumpa saya. Kawan-kawan pun apalah Hushim, kau cakap banyak lah. Tapi bini satu. Takut bini lah kau ni. Macam-macam kawan-kawan cakap. Saya kata aku bukan apa. Sebab aku dah ada isteri yang baik. Yang kata orang tu ada bagi anak aku 4, cucu 15. Cucu 15. Anak 4, keluarga bahagia. Nak kahwin lagi ni, masa tak ada. Ataupun sebab Haji dah dengar macam-macam masalah. Tu masalahnya Datin. Bila nak kahwin, kita yang pertama sekali ialah dari segi time management, masa. Time management. Duit mungkin tak ada masalah. Duit tak ada masalah. Ramai jumpa saya bila kahwin ramai tu, masalah masa. Rumah bini muda balik. Tak, benda tu nampak kecil tapi itu sebenarnya keganasan rumah tangga tu. Keganasan. Dari segi hukum berdosa. Bila kita kahwin, kita mesti berlaku adil. Ni tak ada ramai jumpa saya cakap apa. Bini tua. Haji, mentang-mentang saya ni umur 60, suami saya bini baru tu 30. Kalau balik sana 3 hari, balik rumah saya tak sampai setengah jam. Tengok, benda gigi dah tak ada, kan? Selera tak ada. Tapi sekarang buatlah gigi. Tak, tapi sekarang perempuan dah ni dah Haji. Gigi buat dah tu, tapi umur dah 60. Lelaki ni pula umur 60, 62. Tapi lelaki ni masalahnya kenapa makin tua makin gatal? Dia bukan gatal dah, Tin. Apa tu? Dia sebenarnya makin tua, dia bukan makin gatal. Apa tu? Terutama orang lelaki ni bila duit banyak. Bila duit banyak, lepas tu pula dia pun ramai orang minat kat dia, suka kat dia. Dan dia pun ada berkawan pula dengan kawan-kawan semua yang ada bini 2, bini 2, bini 3. Tak, masalahnya yang goda yang lelaki ni perempuan. Yang salahkan lelaki buat apa? Memanglah sebab lelaki yang datang pada lelaki ni perempuan. Tahu, tapi mestilah lelaki yang mula dulu, barulah perempuan tu pergi. Datin, minta maaf. Sekarang ni ramai jumpa saya, perempuan muda-muda dia suka lelaki tua. No, aku tua. Sebab ni ni. Duit Okey. Kalau lelaki tu minta maaf. Orang lelaki tua minta 50 bagi 500. Kalau yang muda minta 50 bagi 5 riyal. Betul. Betul. Tengok Datin. Betul lah. Itu memang ada signifikan dia. Tapi okey Ji, bercakap pasal rumah tangga jahanam ni, okey. Macam mana serangan-serangan fizikal? Yang Haji tengok kes serangan fizikal ni sampai ke tahap mana tu? Okey, pengalaman saya lah dah 40 tahun. Kalau orang perempuan ni, saya tengok ramai kena pukul, kena apa kan, bila datang kaunseling, kena lebam-lebam semua. Saya kata kenapa tak report polis? Apa jawapan dia? Memang sakit Tuan Haji. Tapi sayang. Tapi saya masih sayang suami saya. Lepas tu saya fikir anak-anak ni kalau kami bercerai macam mana? Ada seorang tu 30 tahun kena dera. Pukul benda tapi masih kekal. Tapi apa yang berlaku tu? Bila anak semua dah besar, dia jumpa saya menangis-nangis. Dia nak duduk rumah orang tua. Isteri ni. Dalam masa tu siapa yang menangis? Suami menangis. Anak dia 12 orang. Semua berjaya. Anak-anak ni dalam bilik kaunseling saya macam ni. Menangis, ayah jangan, mama janganlah mama. Engkau semua tak tahu macam mana aku alami ni oleh ni. Nak besarkan korang, aku stay dengan bapak kau. Aku stay dengan bapak kau ni nampak tu. Ni tunjuk. Yang suami masa tu pandai lah. Dah kena tu, bawa cacat dah tu. Lelaki yang pandai Auta. Tapi isteri cakap apa? Bila anak dia 3 orang yang ada title bagus semua. Mama, dah lah mama. Mama ada bapak tak buat lagi dah. Kau cakap senang, kau tak tahu macam mana aku menderita. Kau tak tahu macam mana. Kau duduk asrama, kau tak tahu macam mana aku, mak bapak kau buat aku gini-gini. Dan sekarang
wanita ni berada di rumah orang tua-tua. Dia memilih. Dia tak nak duduk dengan suami tu. Tak nak duduk dengan anak kan? Anak pun tak nak duduk. Rumah tua-tua Rumah tua-tua yang mana sekarang rumah tua-tua bagus, yang berbayar tu. Dia ada subuh, kuliah subuh, ada mengaji, ada semua ada. So dia kata dia happy kat situ. Dia cari jalan dia untuk ke sana pula. Dia kata tak apalah. Kalau aku ikut laki aku ni yang kita lah lelaki masuk kita tu Orang perempuan ni kita pukul dia mula masa ada anak dia tak akan bertindak. Bila anak dah besar. Bila anak dah besar. Masa tu. Dan kesan kepada kita lelaki ni ialah macam saya umur 68 tahun. Kenapa saya happy macam ni apa? Sebab saya ada isteri. Ada isteri saya sampai sekarang. Sayang saya. Nampak tu? Kalau tak ada, ramai kawan-kawan macam saya ni. Dan lonely. Rumah besar, banglo, kereta ada 5-6 biji. Duduk seorang-seorang. Duduk bercakap dengan pokok dengan kucing. Tanya mana isteri. Tapi lelaki boleh kahwin lain aja. Masa tu siapa nak? Kalau ada rumah besar. Rumah besar apa benda? 5-6 biji. Orang tak nak. Tak nak. Bini masih ada lagi. Dan anak-anak pun cakap juga. Ayah kalau kahwin lain nanti. Sebab dia orang sayang mak dia. Okay, dari segi rumah tangga jahanam ni okey, bila Haji cakap pasal semua orang akan pergi ke peringkat tua. Kita tengok tadi kita dah cerita pasal yang muda macam mana penderaan dari segi seksualnya, dari segi ekonominya. Tapi orang tua je, kadang-kadang ada orang tua, saya dengar ceritalah, isteri dia komplain sebab tak ada komunikasi. Sebab suami dia ni nak cari akhirat. Pergi masjid, subuh, apa semua. Lepas tu keluar tablik macam mana? Kadang-kadang pergi keluar belajar agama. Pun banyak kes saya buat. Sebab tu kita kalau boleh orang lelaki ni kan dah tua ni kan dah pencing dah apa. Bagus pergi masjid. Bagus pergi dengar ceramah. Bawalah bini sekali. Yang banyak komplain saya bila keluar pergi subuh tu. Maknanya lepas sembahyang subuh pergi makan roti canai berjemaah contoh. Dengan kawan-kawan lelaki. Dengan kawan lelaki. Jadi bini kat rumah duduk Bawa balik Tuan Haji. Roti canai dah sejuk je. Jadi kat situ orang perempuan ni dia terasa. Dan sebab tu dia kata okey. Kalau anak beritahu nak duduk rumah ni lah, along lah seminggu. Lepas tu orang tua tu tinggal seorang-seorang. Lepas tu bila suami cakap kenapa tinggal I ni. You kan ada kawan-kawan you, kawan masjid. Kan. Pergilah. Ada benda-benda macam tu tau. Sebab benda tu nampak macam aku pergi masjid lah. Aku bukan pergi mana, aku pergi masjid. Bagus. Nampak bagus. Tetapi kita pergi. Kan boleh bawa isteri sekali. Tak salah. Bukan ada baby lagi. Bawa lah sekali. Kan bagus bawa pergi sekali. Leceh dah tua nak pimpin tu. Bila Datuk cakap macam tu, bila saya tanya, buat suami lelaki-lelaki pula cakap apa? Susah je. Nak tunggu bini masuk bilik air 5-6 kali. Jadi saya pergi dulu lah. Sabar tau. Saya minta maaf. Isteri saya bawa setiap pagi subuh tu. Kena sabar. Bang orang perempuan ni kadang kita dah siap-siap duduk dalam kereta. Bang kejap. Nak masuk pula. Tunggu lagi. Memang kalau ikut hati tu mesti ihsan. Kalau tidak, aku tinggal lah orang tua ni tu. Kan? Dan lagi cakap, ramai jumpa saya cakap apa? Haji, sebenarnya semayang di masjid berjemaah ni yang wajib lelaki. Perempuan tak. Nampak tu. Tapi kita dah kata orang anak dah besar dah. Bawa isteri kita. Lepas subuh berjemaah tu, kita bawa lah pergi mana-mana. Minum-minum. Berdua-dua. Masa tu ada komunikasi. Masa tu lah bonding ada eye contact. Main suap-suap. Jadi rumah tangga jahanam ni secara keseluruhan macam mana kita nak endahkan dia Haji Macam mana nak ngelak ni Haji cakap kes makin lama makin banyak. Yang bercerai ni 1 minit 1. Macam mana nak selesaikan ni? Haji dah berapa lama jadi kaunselor ni? 40 tahun. 40 tahun tapi tak selesai masalah ni? Dia sebenarnya benda ni bukan semua orang datang jumpa kaunselor. Rakyat Malaysia ada 35 juta. Ada yang ego. Yang ego tu semua sekali Datuk ialah suami. Kau tak tunjuk kat aku pula. Yelah. Kadang bini ajak. Bang, jom pergi kaunseling. Sudah. Ingat abang ada masalah ke? Nak jumpa Haji Hushim tu buat apa? Dah bini je pergi seorang-seorang. Kau pergi seorang-seorang. Itu bini datang seorang-seorang. Kau yang masalah. Jadi bila datang seorang-seorang, bila balik, suami cakap apa? Bang, datanglah bang. Jumpa Haji Hushim, kita buat kaunseling. Dalam kaunseling kadang-kadang Datuk. Bila kita kahwin, kita khusus kahwin 2 hari je, tak cukup. Khusus kahwin 2 hari Datin. Belajar apa? Bila kita kahwin, masa bercinta semuanya indah. Betul. Air satu, minum berdua. Satu straw main sok dua. Betul. Nampak tu? Duk pegang tangan ayang. You kalau you bersalin beranak malam-malam I buat susu. Ini bila bersalin dia tinggal tu. Nampak?
Tinggal je. Itu laki kau. Tak ada. Majoriti dia lelaki. Datuk, maknanya dia lelaki jugalah kan. Bila berlaku bergaduh tu Datin, Datuk bila mana? Bila kahwin, duduk serumah. Dalam kaunseling kita panggil apa? The true colour. Colour sebenar akan keluar. Yang Datuk cerita tadi, kenapa isu ni tak selesai-selesai. Dia sepatutnya bila kita kahwin, dalam 2 minggu, 3 minggu, datang buat sesi balik, buat kaunseling. Untuk belajar. Baru kita kenal siapa pasangan kita. Masa bercinta, semua orang akan sorok semua. Minta maaf tu saya nak cerita tu terang. Saya banyak buat kaunseling sekarang. Perceraian berlaku 3 hari kahwin pun bercerai. Yang paling ramai bercerai sekarang ialah kahwin 6 bulan. Datuk tahu sebab apa? Handphone. Ni, main handphone. Apa dia punya ni? Apa benda main handphone pula bercerai anjing ni? Habis masa form 1, form 2, form 3, remaja semua. Tengok hari-hari. Mula-mula main game. Kalau yang perempuan tengok Korea. Yang lelaki tengok game. Minta maaf lah. Lepas tu dah mula ketagih video lucah. Nampak? Ramai yang bercerai disebabkan oleh apa tu? Bila dah kahwin, isteri mengharapkan supaya ada suami buat seks dengan dia. Tapi tak buat. Dia tanya lelaki tu, suami tu, kenapa kau tak buat? Habis Haji saya tengok ni lagi best. Isteri saya tak best punya ni. Dah. Jadi isteri cakap kalau macam tu buat apa kahwin? Dan yang banyak juga bercerai bila dapat anak. Anak satu okey lagi tu. Anak nombor 2. Banyak yang bercerai anak nombor 2. Saya kata kenapa bercerai? Penat lah, isteri penat. Perempuan ramai jumpa saya Datuk. Haji, saya penat. Siang kerja, malam boleh anak lagi. Suami saya langsung tak tengok. Dia asyik main handphone ni. Dia tanya kenapa? Bisnes. Kerja. Saya buat serba-serbi je. Tak ada menolong lah. Tak ada. Dulu masa bercinta bukan main lagi. Air tukar lamping. Air buat susu. Ayang tidur je. Rehat. Lepas tu hari ni... Maknanya sebelum kita kahwin supaya rumah tangga tak jahanam ni, kita kena mengenali pasangan kita sebaik-baiknya. Sebab tu dalam agama kata, kajilah salah silah dia dulu tu kan. Yeah. Kaji background dia dulu, barulah engkau jadikan dia pasangan kau. Sebab tu Datuk, orang zaman-zaman dulu biasanya pertama dia sebelum nak kahwin tu, mula-mula merisik dulu. Lepas tu baru masuk meminang. Sebab nak kenal ni, siapa? Tengok latar belakang dulu. Sekarang kita lagi advance. Saya merisik. Semua kat sini je. Pakai ni. Merisik kat sini. Kahwin pakai ni je. Tengok muka bulat-bulat keluar lah dalam tu. Muka cantik punya. Datin ni. Semua ada kat dalam. Semua dalam tu. Dulu tak. Sebab tu zaman kira dulu. merisik lah tu. Tapi bila jumpa dengan orang benda masing-masing. Realiti lain. Sebab tu Datuk tengok setengah orang kan kadang-kadang kita panggil dia split personality. Split personality maksudnya ialah depan orang awam orang tengok bahagianya dia. Tapi dalam rumah tangga menderita. Saya kaunselor yang datang jumpa saya betul lah. Haji orang tengok kami kat luar dengan kereta BMW, rumah, banglo, apa benda, gaji besar, tapi orang tak tahu apa yang saya tanggung je. Saya datang nak jumpa Haji ni nak buat kaunseling sebab saya nak release. Banyak jumpa saya, biasa saya akan sedia tisu tak banyak tu, 6-7 kotak. Banyak tu. Sebab orang perempuan sebelum cakap dah menangis. Duduk saja macam ni dalam sesi. Macam lah saya macam ni. Dah keluar mata. Dah mulalah menangis. Tangga tu. Tapi saya suka yang Haji cakap tadi tu. Yang 2 hari pergi sebelum kahwin 2 hari je kursus. Kursus ni kena tambah lagi kan? Itu sebenarnya ialah itu pihak Jabatan Agama. Tak, maksudnya carilah sendiri, pergi belajar agama, jumpa ustaz. Ya. Kan dekat masjid-masjid Qaryah kita kan ada kuliah pada pagi dan malam. Masalahnya dia orang tak nak pergi je. Yalah, lepas dah kahwin tu masing-masing dah sibuk, dah kerja, maksud saya sebelum kahwin. Sebelum kahwin tu yalah masing-masing pun sibuk juga. Sebelum kahwin tak sabar dah nak kahwin. Baik buat 2 hari je. Nak kursus 2 hari tu pun tu masih baik 2 hari. Kalau buat 7 hari, nampak? Tapi saya nak beritahu kat sini, kat masjid banyak orang tua je kan, muda tak ada. Yalah, orang muda-muda mana nak pergi masjid? Betul. Macam mana Haji, secara conclusion dia, macam mana nak mudahkan supaya rumah tangga dia tak jahanam je? Dia mudahnya senang. Datuk tak nak jahanam ni, yang penting ialah kita kata, kita suami isteri ni yang pertama kena ada kita kata persefahaman. Ilmu. Ilmu dari segi kita kata suami isteri dah kahwin, kemudian dari segi tak adalah tu yang kita kata suami kena jadi seorang kita kata imam dalam keluarga, ketua keluarga, kepimpinan lelaki.
kepimpinan lelaki. Orang perempuan ni dia suka bersaing. Sekarang lifestyle, compete. Tetapi dia nak beritahu sebagai seorang kaunselor lah, dah 40 tahun buat kerja ni, kepimpinan lelaki. Kita suami. Salahkan dia. Bukan saya nak salahkan. Bukan nak salah. Ini pun sebenarnya kenapa Allah turunkan ayat ni 34 tadi. Sebab kita orang lelaki, kita kalau kita orang perempuan ni kita beri kasih. Bukan semua perempuan materialistik, Datuk. Sorry to say. Betul betul. Bukan tapi semua. Ada segelintir. Haji, okey. Sekarang ni kau kahwin dengan aku. Kau kenal ekonomi aku macam ni. Kau kahwin dengan aku, kau kenal ekonomi aku macam ni. Sebab tu kau jatuh cinta dengan aku jatuh cinta dengan kau. Dan aku ingat kau boleh menerima aku seadanya. Tapi kenapa selepas kahwin pula engkau demand ni dan aku tak boleh bagi, engkau tak boleh bagi ni, kau nak buat perangai pula? Sebab itu saya beritahu tadi, sebelum kahwin semuanya indah. Duduk serumah baru tahu. Jadi kat sini, sebab tu bila kita kahwin, peranan kita orang lelaki ni ialah macam mana nak mentarbiah isteri kita. Sebab tu yang pertama sekali, punca ni pada perempuan lah, bukan pada lelaki. Tak, perempuan ni memang insan yang lemah. Kita kena bimbing dia. Sebab tu orang perempuan tak boleh kahwin 4. Orang perempuan ada suami 4, tak boleh. Mana dia boleh kahwin 4 habis mengandung anak siapa? Tak adalah. Sebab apa? Sebab tu orang lelaki dia boleh kahwin 4. Aku tak faham kenapa Haji ni menyokong. Bukan menyokong. Realiti dia. Cuba Reality. Datuk faham. Realiti dia. Okey, Datuk kahwin dah. Suami. Ni bukan saya sokong Datuk tu. Tak. Isteri Datuk nak macam-macam. Tapi Datuk akan sentiasa mengingatkan dan membimbing dia. Sebenarnya belum lagi, saya tak mampu, tak boleh lagi, jangan lagi. So tak adalah. Tapi kalau dia cakap tak mampu, tapi dia nak juga. Dia pergi buat tu. Kebanyakan wanita yang jadi macam tu sebab suami dia tak ambil tahu pun hal apa yang bini dia buat. Maknanya tak kisah, tak apa. Nak pakai tu pakailah. Sebenarnya tak mampu pun. Ada yang kadang-kadang lelaki tu yang dia ajar dulu. Dia yang ajar dulu. Okey, pakai ni. Tapi in the end of the day, dia tak tahu sebenarnya itu memudaratkan isteri dia. Itu dia panggil iaitu cara kemenjadian seorang isteri. Kemenjadian seorang isteri. Sebab bila kita kahwin mula-mula, minta maaf Datuk, saya kahwin dah 43 tahun. Saya kahwin dulu mula-mula jalan kaki je dengan isteri saya. Isteri saya anak Datuk. Saya orang kampung, asal Terengganu. Nampak tu? Jalan kaki je kahwin. Macam mana pula Haji boleh teka anak Datuk pula tu? Itu jalan jodoh. Kaki. Jodoh. Masa belajar. Pakai bomo tak? Masa belajar. Pakai bomo pun tak ada? Masa belajar. Mana tu? tu? Saya handsome. Itu saya tak nafi lah. Jadi ramai perempuan minat masa tu. Tapi saya kahwin dengan isteri saya dan saya beritahu dia, abang sebenarnya tak ada apa. Dia tengok sendiri rumah saya di Terengganu. Tahu lah, rumah orang kampung. Tandas pun kat luar. Tandas kat luar. Lepas tu pergi kat luar. Dia dah ada kereta pada masa tu. Arwah ayah saya pun ada basikal je. Saya pun tak ada apa-apa. Saya cakap, saya inilah dia. Tengok, tak apa dia kata. Kita hidup. Lepas tu terus pergi kerja di Kelang. Lepas tu pada masa itulah saya bimbing isteri saya. Mula dengan beli motor. Kau nak ikut anak Datuk? Datuk. Memang untuk masa tu, walaupun tak ada media sosial, tapi masa tu, Ipoh 2 balik dengan dah BMW, dengan apa. Nampak? Jadi itu pun dia beri juga. Memang kesan psikologi, emosi ada pada kami. Bila balik, Allah, orang semua kita naik bas. Nampak tu? Nampak? Balik kampung naik bas. Orang ada kereta semua. Bang, bila nak beli kereta? Ni macam ni kita. Tak apa, yang sabar lu. InsyaAllah. Sekarang gaji kita macam ni je. Kita ni penting rumah. Masa tu rumah sewa. Anak keluar pula setahun satu. Laju. Gelojo. Bukan tahu gelojo susah tu rancang lah. Pandai Itu. pula nak nasihatkan orang. Diri sendiri tak pada nasihat. Rezeki tu. Lepas tu sekarang batu rezeki. umur 47 dah dapat cucu. Alhamdulillah. Nampak? Nah, itu saya nak beritahu kat sini. Kepimpinan lelaki. It's how you educate your wife. And then peluk selalu. Bini kita ni peluk selalu. Peluk yang paling mahal tu. Itu saya buat. Peluk selalu, sayang. Mungkin abang nak bagi baju, nak bagi apa, tak ada. Tapi abang sayang. Di situ orang perempuan akan cair. Betul tak? Duduk sebelah ketiak. Nampak? Rumah tangga jahanam. Sebenarnya satu definisi yang membuatkan kita ketakutan. Untuk ada rumah tangga, untuk ada family, untuk bercinta, maka kita create untuk ada rumah tangga. Tetapi itu lumrah kehidupan. Dan kita discuss sekarang hari ini, kita bincang hari ini, macam mana untuk mencari jalan supaya rumah tangga yang kita bina itu menjadi rumahku syurga. Semoga kita punya diskusi hari ini membuka minda, membuka mata semua orang, apa itu rumah tangga yang kita kendaki sebenarnya. Dan hari ini
sudah semakin kronik apabila banyak sangat rumah tangga yang jahanam di pertengahan jalan. Yang kita nak dalam kehidupan kita ialah kebahagiaan. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program-program kami Hitam Putih di mana, Datin? Di Suhan Channel YouTube dan juga Usanita setiap hari Ahad. Terima kasih buat Haji Hussein kerana sudi bersama. Dan insyaAllah lain kali kita panggil lagi, kita discuss lagi pasal takutan lelaki kepada perempuan. Takutan. Takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Ku Usanita.